Assalamualaikum dan selamat pagi. Hari ini kita akan teruskan kelas PDPR online kita. Okey, di tajuk topik 5, nisbah trigonometri. Okey, hari ini kita akan tengok bagaimana kaedah untuk menentukan nilai sinus, kosinus dan tangen bagi satu sudut tirus. Okey. Untuk ulangan, okey. Untuk menentukan sin, cos dan tangen, sinus, kosinus dan tangen, okey, kita gunakan formula SOH, KAH dan TUA. Okey. Okey, ini formula yang kita gunakan untuk soalan nisbah trigonometri. Okey. Okey, SOH adalah sinus bersamaan dengan opposite bahagikan dengan hipotenus. Kosinus sisi bersebelahan adjacent bahagikan dengan hipotenus. Tangen sisi yang bertentangan opposite bahagikan dengan sisi yang bersebelahan adjacent. Okey. Kita tengok contoh 5. Raja di sebelah menunjukkan segitiga bersudut tegak PQT. Kita ada PQT yang kecil ni sebelah kiri dan RQS yang di sebelah kanan. Okey, dia kata segitiga bersudut tegak. Okey, maksudnya ada 90 darjah di sini dan ini 90 darjah. Okey. PQR ialah garis lurus. Okey, ini ada garis lurus. Okey, dia beri bahawa panjang SQ ialah 6 cm. Ini SQ. Okey, S ke Q adalah 6 cm. Okey, hitung nilai yang pertama panjang QR. Okey, ini adalah QR. Okey, dia bagi SQ 6 cm, SR 10 cm dan PQ 4 cm. Soalan yang pertama, dia minta kita carikan panjang bagi QR. Okey, QR yang di sini. Okey. Untuk soalan-soalan berkaitan dengan sudut tegak, okey, selain nisbah trigonometri, okey, kita juga menggunakan konsep teorem Pythagoras untuk mencari panjang satu sisi. Okey. Contoh dalam soalan ni, panjang QR. Okey, nak cari panjang QR, kita akan gunakan teorem Pythagoras. Okey. Teorem Pythagoras beritahu A kuasa 2 tambah B kuasa 2 sama dengan C kuasa 2. C adalah hipotenus, A dan B adalah panjang sisi. Okey. Sekarang kita nak cari QR. Okey, QR bukan hipotenus. Jadi, katalah di sini dalam segitiga SQR, okey, SQR hipotenusnya adalah 10 cm. Ini adalah hipotenus. Okey. Ini SQ dan QR adalah sisi biasa. Okey, kita gunakan konsep teorem Pythagoras. Okey, jadi QR kuasa 2 tambahkan dengan B kuasa 2. Katalah B kuasa 2 adalah SQ 6 cm, 6 kuasa 2 sama dengan hipotenus C kuasa 2. Okey, kita dah dapatkan QR sahaja. Okey, pindahkan 6 kuasa 2 ke sebelah, kita dapat 10 kuasa 2 100 tambah jadi tolak. Okey, 6 kuasa 2 adalah 36. Ini kuasa 2. 100 tolak 36, kita dapat 64. QR kuasa 2 bersamaan 64. Okey, nak dapatkan QR sahaja. Okey, kuasa 2 ini pindah sebelah, dia akan jadi punca kuasa 2. Jadi punca kuasa 2 64, kita dapat 8 cm. Okey, 8 darab 8 sama dengan 64. Okey, itu yang pertama, panjang QR adalah 8 cm. Itu A. Okey, B. Okey, tadi kita ada QR 8 cm. Kemudian kita ada SQ 6 cm. Okey, soalan B. Okey, soalan B, cari panjang PT.
Mana PT? Ini PT. Okey, PT. PT adalah hipotenus. Macam mana kita tahu dia hipotenus? Dia bertentangan dengan sudut tegak. Okey. Jadi, kita gunakan formula teorem Pythagoras. A kuasa 2 tambah B kuasa 2 sama dengan C kuasa 2. C kuasa 2. Okey. Sekarang C kuasa 2 adalah PT. Okey, dia adalah hipotenus. Okey. AB, okey, panjang sisi yang lain. Okey. Katalah A kita 4 cm. Kita ambil 4 cm. 4 kuasa 2 tambah B. Okey. B yang ini, QT. Boleh atau tidak kita cari QT? Okay. Kita boleh cari panjang QT. Macam mana kita cari? Dia bagi tahu panjang SQ adalah 6 cm. Dari atas ke bawah 6 cm. Okey. Dan panjang ST adalah sama dengan panjang TQ. Maknanya 6 cm ini kita akan bahagi 2. Jadi, bila 6 cm bahagi 2, ST 3 cm dan TQ pun 3 cm. Jadi, kita ada B 3 kuasa 2. Okey. 4 kuasa 2 tambah 3 kuasa 2. 4 kuasa 2, 16 tambah 3 kuasa 2, 9. Ini sama dengan PT kuasa 2. 16 tambah 9, 25. Ini adalah PT kuasa 2. Kita mahu PT sahaja. Pindah sebelah kuasa 2, dia jadi punca kuasa 2. PT sama dengan 5 cm. Okey. Gunakan teorem Pythagoras. Okey. Kalau kita tengok dua contoh tadi, okey, dia menggunakan nilai-nilai biasa untuk teorem Pythagoras. Okey, apa nilai-nilai yang biasa? Pasangan-pasangan yang biasa? 3, 4, 5, 6, 8, 10. Okey, ini nilai-nilai biasa untuk teorem Pythagoras lah. Okey, 5, 12, 13. Ini lagi yang biasa-biasa. Okey. Okey, sekarang itu B. Kita dapat nilai B adalah 5 cm. Sekarang kita akan pergi soalan yang ketiga, C. Okey. Masukkan balik nilai. Ini kita ada 8 cm. Ini kita ada 5 cm. Kita ada ini 3 cm. Dan yang ini pun 3 cm. Okey. Sekarang kita nak buat soalan C. Soalan C. Sin. Okey. Bagi sudut QRS. Okey. Sebelum cari sin QRS, tentukan dulu di mana sudut dia. Q, ini Q. Pergi ke R. Pergi ke S. Okey, jadi sudutnya di sini. Sudutnya di R. Ini yang kita nak cari. Sudut bagi QRS. Okey. Sin ataupun sinus QRS. Okey, sin. Untuk sin, apa formula dia? SOH. Okey, apa SOH? Sin sama juga opposite, sisi bertentangan, bahagikan dengan hipotenus. Okay, jadi, sin sudut QRS. Okey, sisi yang bertentangan. Kita ada sudutnya di sini. Sisi bertentangan yang mana? Okey, ini segitiga. 10 ini adalah hipotenus. Okey, ini confirm. Okay. Jadi sisi bertentangan kita adalah yang di depan dia. Yang ini. Panjang SQ ataupun QS. Okay. Panjang SQ ataupun QS ini adalah 6 cm. Dibahagikan dengan hipotenus. Hipotenus adalah 10. Jadi 6 per 10. Kita kecilkan. Kita dapat sinus bagi sudut QRS, sin QRS adalah 3/5. Okey, itu soalan C. Simple je. Yang penting kita tahu apa sin, apa formula bagi sin, cos dan tangent
Nah, kita boleh kenal pasti di manakah hipotenus, di manakah sisi bertentangan dan di manakah sisi bersebelahan. Okey, sebenarnya topik segitiga bersudut tegak ni memang menarik lah. Okey, dia tak susah sangat. Okey, dia cuma gunakan nisbah trigonometri ataupun teorem Pythagoras. Okey. Okey, soalan D sekarang. Okey, sekarang kita nak buat D mana tak keluar ni. Okey. D cos sudut TPQ. Okey. Cari dulu TPQ di mana? Di mana T, P, Q. Sudutnya di sini. Itu sudut dia. Okey. Ini sudut TPQ. Okey. Dia minta kita cari cos. Okey. Cos. Apakah formula? Okey. Kita ada kah. Okey. Kah maksudnya cosinus. Okey. Sama juga dengan sisi bersebelahan, adjacent side. Bahagikan dengan hipotenus. Okey. Sekarang nilai yang kita ada. Kita ada PQ 4. Kita ada TQ 3. Ini kita dapat daripada tadi 3. Dan kita dapat PT ataupun TP ini 5 cm. Okey. Daripada kiraan kita di B tadilah. Okey. Sekarang nak cari cos. Nak cari cos sisi bersebelahan. Bahagikan dengan hipotenus. Hipotenus yang mana? Hipotenus yang bertentangan dengan sudut tegak. 5. Okey. Yang di atas, sisi bersebelahan. Adjacent side. Jadi adjacent side di mana? Bukan 3 cm. Ini yang bertentangan. Bersebelahan yang di sini. Duduk. Di sini je. Ini adalah sisi yang bersebelahan. Sisi bersebelahannya adalah 4/5. Okey, tak boleh kecilkan. Tinggalkan saja jawapan. Cos sudut bagi TPQ adalah 4/5. Okey, itu soalan D. Soalan E. Saya laju sikit lah. Okey. Sikit tak suka mana. Okey. Tak berapa susah soalan ni. Okey. Okey, E. Tangent sudut PTQ. Okey, tangent formulanya adalah tua. Itu adalah, okey, iaitu tangent sama dengan opposite side, sisi bertentangan, bahagikan dengan adjacent side, sisi bersebelahan. Okey. PTQ. P, okey, T, Q. Okey. Jadi sudutnya yang dicakumi oleh sudut ni adalah di sini. Ini adalah PTQ. Okey, masukkan nilai yang kita dah tahu. Kita ada di sini 5 cm. Okey, kemudian di sini 3 cm. Okey, segitiga PTQ. Kita dah ada sudutnya di sini. Okey, tangent. Tangent adalah sisi bertentangan, opposite, bahagikan dengan adjacent side. Okay. Opposite, sisi bertentangan yang mana? Ni, yang bertentangan dengan sudut 4 cm. Dibahagikan dengan adjacent side. Adjacent side sisi bersebelahan yang mana? 5 ke 3? Okay. Adjacent side adalah 3. Kenapa tak ambil 5? 5 ini adalah hipotenus. 4/3 tak boleh kecilkan. Okey, jadi ini jawapan dia. Tangent bagi sudut PTQ adalah 4/3. Okey. F. Alamak, atas pula. Okey, F. Tangent bagi sudut QSR. Okey. Tangent. Formulanya tua. Okey. QSR. Mana sudut dia? Q naik ke S, turun ke R. Sudut yang dicangkumi adalah di S. Okey. Daripada kiraan, kita dapat QR tadi 8 cm. Okey. Yang ini kita dapat 6 cm.
Okey, soalannya tangen QSR. Okey, formulanya adalah opposite. Okey, apa opposite? 8 cm dibahagikan dengan adjacent side. 10 ke 6? Okey, kita ambil 6. Kenapa ambil 6? 10 ini adalah hipotenus. Jadi kita ambil 10, kita ambil 6 cm. 8 per 6 kita kecilkan. Kita dapat tangen bagi sudut QSR adalah 4/3. Apa unit? Tak ada unit. 4/3 sahaja. Okey. Itu contoh 5. Soalan A, B, C, D, E dan F. Okey. Kita masuk sikit lagi. Okey, apakah hubungan antara sinus, kosinus dan tangen? Okey. Apakah hubungan di antara sinus, kosinus dan tangen? Tanlah sin cos tan. Apa hubungan dia? Okey. Hubungan dia, okey, tangen theta, okey, selain soh kah tua tadi, okey, tangen sama juga dengan sin theta, sin sudut bahagikan dengan cos sudut tadi. Okey, ini satu lagi formula. Okey, tangen sama dengan cos dibahagikan dengan sin bahagikan dengan cos. Okey. Okey, jadi macam mana nak selesaikan dia? Okey. Macam mana kita nak selesaikan dia? Itu guna formula yang baru yang kita dapat ni. Tangen sama dengan sin per cos. Okey. Dia kata jika nilai sin theta adalah 0.6 dan cos theta adalah 0.8, cari nilai tangennya. Okey, jadi tangen sama juga dengan sin bahagikan dengan cos. Okey. Selain formula soh kah tua, kita gunakan juga formula yang ini. Okey. Okey. Ganti masuk nilai. Sin adalah 0.6 dan kosinus ataupun cosnya adalah 0.8. Okey, nak selesaikan. 0.6 bahagi dengan 0.8 boleh selesaikan pakai kalkulator. Kalau tak, boleh buat pengiraan macam biasa. Okey. Saya tunjuk step by step lah. Segi perlahan-lahan. 0.6 bahagi dengan 0.8. Okey, pertama sekali saya pindahkan titik. Gerakkan titik. Okey, ini katalah kamu tak bawa kalkulator. Jadi gerakkan titik. Saya dapat 6/8. Jadi 6/8 saya kecilkan. Saya dapat 3/4. Okey, dari mana saya dapat 3/4? 6 bahagi 2 dapat 3, 8 bahagi 2 dapat 4. Jadi tangen bagi theta adalah 3/4. Okey, kalau ada kalkulator boleh guna kalkulator, lagi cepat. Okey, itu contoh 6. Contoh 7. Jika sin theta adalah 3/8 dan nilai tangennya adalah 3 punca kuasa 2 55, hitung nilai cos. Okey. Nak guna soh kah tua? Tak boleh guna soh kah tua. Okey. Kita gunakan formula yang kedua. Tangen sama dengan sin per cos. Okey, gunakan formula sin per cos. Tangen. Okey, apa nilai sin? Sinusnya adalah 3/8. Jadi 3/8 per ataupun bahagikan dengan cos. Okey, cos tak tahu. Cos yang tak tahu. Okey, tangen kita tahu nilai. Apa nilai tangen? Tangen adalah 3/55. Punca kuasa 2, 55. Okey, jadi macam mana nak pindahkan ni? Okey, nak pindahkan cos theta sama dengan 3/8 bahagikan dengan 3 per punca 55. Tak buat, sambung tepi. Okey, cos theta. Okey, ini per
sama juga dengan bahagi. Jadi 3/8 bahagi 3 per punca kuasa 2, 55. Nak selesaikan bahagi, tukarkan dia menjadi darab dan tukar tempat yang belakang ni. Punca 55 ke atas, 3 pergi ke bawah. Okey. 3 atas dan bawah. Boleh buat penghapusan, potong-potong. Yang tinggal cos theta adalah punca kuasa 2, 55/8. Boleh kecilkan? Tak boleh kecilkan. Itulah dia punya jawapan. Okey, nak tukar dalam perpuluhan. Guna kalkulator. Okey. Bagi saya suka lebih tinggalkan jawapannya dalam bentuk begini. Okey. Dia lebih tepatlah dan dia boleh elakkan juga kamu silap ketika buat pemundaran untuk perpuluhan. Okey, tinggalkan saja jawapan dalam bentuk begini. Pecahan punca kuasa 2, 55/8. Itu adalah dia punya cos theta. Okey. Okey. Ini adalah contoh 5, 6 dan 7. Okey. Ini adalah latihan 5.1D di dalam buku teks muka surat 117. Okey. Okey, saya minta kamu buat soalan, okey. 1A dan 1D. Okey, dan kemudian jawab soalan bagi nombor 2A. 3 soalan sahaja, 1A dan D dan kemudian 2A. Jawapan dia boleh PM saya di Telegram ataupun WhatsApp dan kita akan bincangkan juga penyelesaiannya pada kelas yang seterusnya. Okey, itu sahaja untuk pendidikan hari ini. Okey, terima kasih. Kita jumpa lagi di kelas yang lain.